Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Atikah binti Muhammad Rusdi dalam segmen Info Pendidikan. Tahukah anda, keadaan persekitaran memberikan impak terhadap tahap perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Perkara ini selaras dengan teori ekologikal yang telah diperkenalkan oleh pakar Bron van Brenner. Menurut beliau, perkembangan kanak-kanak terhasil daripada interaksi antara kanak-kanak dengan alam persekitaran. Terdapat 5 sistem persekitaran yang boleh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Antaranya ialah mikrosistem, mesosistem, exosistem, makrosistem dan kronosistem. Makrosistem adalah sistem persekitaran yang pertama, iaitu keterlibatan individu terdekat dalam persekitaran kanak-kanak seperti ibu bapa, guru dan adik-beradik. Keterlibatan individu-individu ini mampu mempengaruhi perkembangan kanak-kanak sama ada dari aspek positif maupun negatif. Sistem persekitaran yang kedua pula adalah mesosistem yang merupakan perkaitan antara persekitaran terdekat kanak-kanak dengan persekitaran yang lain. Contohnya, persekitaran di dalam rumah boleh mempengaruhi perkembangan kanak-kanak di sekolah, asrama dan di tempat-tempat lain. Sistem seterusnya pula adalah exosistem, iaitu persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi memberikan kesan kepada individu di persekitaran kanak-kanak. Makrosistem pula merupakan persekitaran yang mempengaruhi kanak-kanak melalui nilai murni dan norma dalam masyarakat. Sistem terakhir pula adalah kronosistem, iaitu pengaruh perubahan pembangunan atau tahap kemajuan dalam sesebuah negara terhadap perkembangan kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa di luar sana perlu peka serta melibatkan diri dalam kelima-lima sistem ini bagi memastikan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berjalan dengan lancar. Sekian sahaja info pendidikan untuk hari ini dari saya, Nur Atikah binti Muhammad Rusdi dari Angkasa Puri. Kembali ke Sri Pentas bersama rakan setugas Nur Haizan Abu Bakar untuk info pendidikan yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Nur Atikah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Haizan binti Abu Bakar. Pendidikan pada zaman ini memegang peranan yang sentral dalam hidup manusia kerana dalam hal ini, pendidikan formal mampu membantu seseorang memperoleh pengetahuan yang logis dan sistematis. Dengan melihat betapa penting dan sentralnya pendidikan dalam rangka mendidik anak-anak bangsa, maka perlulah untuk menyambut dengan penuh penghargaan bagi mereka yang telah memfokuskan perhatian di dalamnya. Perlu juga untuk mengusahakan metod pendidikan yang sesuai dan efektif bagi pengembangan kognitif anak. Sambungan daripada rakan saya tadi, saya ingin menerangkan berkaitan dua lagi teori yang berkaitan di dalam penglibatan keluarga dan komuniti. Teori seterusnya adalah teori pelibatan Epstein. Teori Epstein menghuraikan kerjasama yang perlu wujud di antara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat. Jenis pelibatan berikut bukan berbentuk hierarki, tetapi ia merupakan sesuatu kerangka untuk menghubungkan keluarga, ahli masyarakat dan ahli profesional pendidikan awal kanak-kanak. 6 jenis pelibatan ibu bapa mengikut Epstein ialah: pertama, keibubapaan. Ia membantu keluarga menguasai kemahiran keibubapaan dan memahami perkembangan kanak-kanak. Kedua, komunikasi, iaitu mengamalkan pelbagai cara komunikasi yang berkesan di antara sekolah dan keluarga. Ketiga, kesukarelawan
menjurus kepada menggalakkan keluarga berkhidmat secara sukarela dengan pelbagai cara. Keempat, pembelajaran di rumah, melibatkan keluarga menyokong pembelajaran di rumah. Kelima, membuat keputusan. Ia melibatkan keluarga dalam pengurusan persekolahan dan organisasi berkaitan. Dan tak akhir sekali ialah kolaborasi dengan masyarakat, iaitu menyelaras perkhidmatan masyarakat untuk kebaikan bersama. Seterusnya, saya pergi kepada teori dialektika Vygotsky. Dialektika dalam bahasa Inggeris iaitu dialektik, berasal dari bahasa Yunani dialektos yang mempunyai arti pidato, perbicaraan dan perdebatan. Secara umumnya, dialektika ini ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum yang paling umum yang mengatur perkembangan alam, masyarakat dan pemikiran. Sedangkan metod dialektis bererti investigasi dan interaksi dengan alam, masyarakat dan pemikiran. Teori belajar Vygotsky sangat memperhatikan aspek sosial dalam belajar. Vygotsky percaya bahawa interaksi sosial dengan orang yang ada di sekitar anak akan membangun idea baru dan mempercepat perkembangan intelektual. Dalam penelitiannya, Vygotsky lebih memfokuskan perhatian pada hubungan dialektika antara individu dan masyarakat di mana interaksi sosial dapat mempengaruhi hasil belajar. Vygotsky berkeyakinan bahawa perkembangan tergantung baik pada faktor biologis yang menentukan fungsi-fungsi elementer, memori, persepsi dan stimulus respon. Faktor sosial sangat penting, artinya bagi perkembangan fungsi mental lebih tinggi untuk pengembangan konsep, penajaran logis dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, perkaitan antara perdebatan teori Vygotsky dengan penelitian ini adalah interaksi sosial yang terdapat pada kecerdasan emosional. Dalam kecerdasan emosional, peserta didik selain diharap mampu mengelola emosi diri sendiri, juga diharapkan mampu mengelola emosi orang lain, membina hubungan sosial dan menghargai perbezaan di lingkungan sekitar. Sekian dari saya, kita kembali ke seri pentas.